Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton SPRM 360, iaitu sebuah program mengupas isu semasa rasuah. Di mana pada hari ini saya Maria sebagai penyampai yang menemani anda selama 1 jam. Dan tetamu kita pada hari ini tak lain tak bukan kita bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Muhammad Adib bin Hussein, Ketua Hakim Syari'i Selangor. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Datuk kerana sudi luangkan masa bersama dengan kita pada hari ini. Dan topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan nilai-nilai murni cerminan iman. Dan temu bual ini dibawa secara langsung menerusi Facebook Live Mac FM. Okey, baiklah, isu rasuah dan juga salah guna kuasa seringkali menjadi topik perbincangan utama dalam kalangan masyarakat, terutama pada masyarakat mutakhir ini, di mana banyak sekali kes yang dilaporkan berlaku, itu membabitkan individu yang mengkhianati tanggungjawab ataupun amanah yang diberi, di mana dalam konsep Islam, amanah dan juga integriti sangat ditekankan sebagai acuan hidup masyarakat dan juga negara, ya Datuk. Di mana konsep ini jelas terpakai bukan hanya untuk mereka yang beragama Islam, malah meliputi sesiapa saja dengan apapun anutan dan juga fahaman. Berbalik kepada topik berkenaan dengan nilai-nilai murni cerminan iman, bagaimana pandangan Datuk sendiri terhadap isu integriti dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan Maria, pada pagi ini. Terima kasih. Sebelum saya mengulas ataupun memberi pandangan terhadap isu di kalangan masyarakat Malaysia, cuma kita nak mengimbau lah, kita nak mengetahui juga lah, mungkin dah faham, masyarakat itu faham apa itu integriti. Cuma saya nak bawa maksud yang dinyatakan di dalam Kamus Dewan. Integriti ini kejujuran, keadaan sempurna dan juga utuh. Dan juga sebagai pegawai, penjawab khasnya lah, macam kita khasnya saya dan rakan-rakan yang lain tu, kita didedahkan dengan nilai-nilai etika dan pengetahuan sejak lama dulu. Dah ada je panduan dalam buku yang dicetak oleh Intan. Integriti dalam nyatakan dihubungkan nilai murni seperti amanah, jujur, kebolehpercayaan dalam memelihara kepentingan awam, juga tanpa mengambil kepentingan untuk kepentingan diri lah. Itu yang digariskan oleh Intan khasnya untuk jawab awam. Begitu juga dinyatakan juga di dalam modul pengukuran integriti pengetahuan awam juga dirakan secara lebih mendalam, itu membawa pengertian kejujuran, ketulusan, kesempurnaan, keikhlasan, amanah, berpegang kepada prinsip-prinsip, tidak mudah dipengaruhi dan sebagainya. Jadi sebagai panduan lah kita sebagai bukan sahaja penjawab awam, tapi sebagai masyarakat dan juga sebagai umat lah. Dan persesuaiannya dengan kacamata Islam, ia sebagai satu sifat yang benar, amanah yang perlu kita jaga, berpegang teguh dengan ada kepribadian yang tinggi. Melihat kepada soalan tadi kaitan dengan pandangan saya dalam masyarakat Malaysia, walaupun mungkin saya tidak mengatakan bagus, tinggi. Sebab kalau kita tengok indeks pun Malaysia tu agak ni. Jadi mungkin sederhana tinggilah. Sebab itu kita mendengar lah isu-isu kaitan rasuah. Sama ada di kalangan masyarakat, penjawab awam, sama ada rendah ataupun tinggi. Pencak amanah dan juga yang berlaku di mahkamah, walaupun mungkin kadang orang tak nampak kecuaian. Contoh saya sebagai bapa, saya sebagai suami kan, gagal menggunakan tanggungjawab kita sebagai suami untuk memberi peruntukan yang sewajarnya kepada isteri dan juga anak-anak yang membawa kes ke mahkamah. Isteri ada bawa kes ke mahkamah, suami gagal bayar nafkah dia ataupun nafkah anak dia. Ini juga merupakan satu gagal melaksanakan integriti yang ada, antaranya amanah tadilah. Dan juga saya nak kembali kepada saya sebagai penjawab awam tu, kita masih dengar lagi penjawab awam yang tidak hadir bertugas, curi tulang dan juga batu-batu bertugas keluar pejabat tanpa ada maklumat penyela. Jadi itu menggambarkan integriti di kalangan masyarakat Malaysia masih dipersoalkan oleh masih masyarakat. Walaupun secara umumnya masih baik di Malaysia integriti ini. Walaupun di samping ada kes-kes tu, tapi tidak terbaik sebagaimana yang dikendaki. Sebab kita faham indeks-indeks yang kita dengar itu kita masih agak jauh di bawah. Jadi
boleh diperbaiki dari Mhm. semasa ke semasa, supaya masyarakat luar khasnya dapat melihat kita sebuah negara yang penuh dengan Mhm. integriti dan juga bukan saja maju dari segi sumber hasil dan sebagainya, tapi dari segi tata susila, adab dan sebagainya, dan etika, orang menghormati atas sebab itu. Betul. Itu saya rasa pandangan. Jadi kesimpulannya adalah tahap integriti di Malaysia ni boleh dipertingkatkan lagi ya Datuk? Boleh, boleh. Memang boleh Boleh, diperhatikan insya-Allah lagi. sama-samalah kita tingkatkan integriti. Okey, baiklah. Dalam Corruption Perception Index CPI itu sendiri, di mana negara bukan Islam seperti kita tengok contoh di Singapura, Finland, Switzerland, di mana mereka menduduki kedudukan yang terbaik. Manakala negara Islam kebanyakannya berada dalam kedudukan sedikit tercorot. Dengan kata lain, negara bukan Islam ni lebih ataupun lagi baik dalam budaya menolak rasuah. Bagaimana Datuk sendiri melihat perkara ini? Apa Itu pendapat Datuk? saya nyatakan okay. Itu saya nyatakan tadi lah, maksudnya Mhm. walaupun kita apa namanya negara Islam, tapi integriti itu masih di bawah lah. Mhm. Saya yakin yang Finland, Switzerland itu dan juga yang saya yang agak tinggi tu, New Zealand dan Denmark tu mungkin saya yang pernah saya tengok tu agak tinggi, nombor 1, nombor 2 lebih kurang. Mhm. Ini semua adalah negara bukan Islam. Tapi dalam prinsip asasnya ialah yang menolak rasuah ataupun apa berintegriti baik itu semua dipentingkan sama ada negara Islam ataupun negara bukan Islam, ataupun orang Islam Mhm. ataupun orang bukan Islam, itu mementingkan adanya integriti juga maksudnya, dan juga menolak rasuah, buruknya rasuah. Jelas dalam Islam pun ada ar-rashi wal murtashi finnar, memberi rasuah penerima itu dalam neraka. Tapi mungkin inilah yang perlu kita khasnya negara-negara Islam ini mengambil peranan penting di dalam untuk mengembalikan roh ataupun dasar Islam itu supaya orang lihat. Saya yakin di negara-negara Islam tu mereka mungkin tidak berapa nak memahami prinsip agama itu, tetapi dia Mhm. tahu benda ini buruk. Rasuah, Betul. penyelewengan, ketidaktulusan ini boleh menjelaskan sistem negara. Mhm. Boleh kita dapat maklumat dari negara tu hasilnya banyak, tetapi mungkin disebabkan corruption di kalangan kalangan tertentu yang menguasai negara itu, rakyat mundur cari Mhm. makan di tempat syarab, ke belakang, tapi dimaklumkan hasilnya minyak banyak, galian-galian lain pun ada. Tapi mungkin isu ketidak mengambil kekurangan mengambil perhatian ini di kalangan yang menguruskan negara itu, Mhm. jadi menyebabkan masalah sosial berlaku di negara itu. Mhm. Bila penyelewengan dan juga tidak teratur negara, maka jenayah akan timbul lah. Jadi saya Betul. yakin di negara-negara saya nyatakan tadi, sistem integritinya nak makan tinggi. Mhm. Seterusnya mungkin dari segi penguasaannya pun tinggi. Dan juga mungkin dari segi kod kelakuan khasnya mungkin bermata awam pun mungkin ada sama lebih kurang kita. Betul. Tapi dari segi memahami, menghayati, Menghayati. itu mungkin lebih lah kepada mereka. Jadi kita ni mungkin bukan tak tahu, kita tahu, Mhm. tapi mungkin penghayatan kita lah. Betul. Jadi itulah Kurang. Mhm. cabaran yang penting kepada kita, dan saya dimaklumkan di negara-negara yang nyatakan tadi, khasnya untuk pejabat awam, dia kena melaporkan mungkin apa-apa faedah sampingan yang dia dapat. Contoh hadiah pun tu, dia dapat hadiah, dia kena laporkan setiap bulan. Mungkin saya dapat maklumat lah. Ada juga mungkin kita ada macam claim setiap bulan, kita ada buat tuntutan kan, ada yang begitu. Betul. Mungkin tuntutan itu just kita buat je, kadang-kadang mungkin kita tak berhalusi. Jadi bila dah biasa tu kadang-kadang dia ni memang tiap bulan dia buat tuntutan. Kita tak share betul, mungkin bulan tu dia tak ada buat apa, tidak ada berjalan ke mana-mana. Tidak ada tugas resmi mungkin, tapi kita berkeyakinan mungkin apa yang dilihat yang dibuat oleh yang buat tuntutan tu biasa buat, mungkin tidak ada semakan. Jadi benda tu bila dah terbiasa akan menyebabkan tidak menjadi kesusahan kepada mereka lah. Betul. Alah bersih walaupun benda tu buruk. Jadi ini cabaran khasnya kepada negara-negara Islam khasnya di Malaysia ni. Bagaimana kita nak membuktikan bahawa nilai Islam itu, falsafah Islam itu haruslah ada dalam kita menangani isu integriti, khasnya
rasuah lah yang didasarkan kepada corruption perception index itulah. Kita kena arah yang lebih berterusan berusaha supaya indeks itu kita naik. Jadi saya tidak percaya kalau kita menghayati prinsip-prinsip Islam dan juga etika yang ada, kita akan juga dapat meningkatkan daripada mungkin saya tengok nombor berapa boleh naiklah satu, insya-Allah. InsyaAllah. Saya suka apa yang diperkatakan Datuk tadi berkenaan dengan mungkin kita kurang dari segi penghayatan mengenai integriti ataupun isu-isu rasuah, sebab itulah kita berada di tangga yang tercorot. Okey, baiklah. Bagi pandangan Datuk sendirilah kan, apa cadangan ataupun aspek yang orang kata perlu kita perkasakan untuk mempertingkatkan integriti dalam diri kita masing-masing? Okey. Secara teruskan sebab tajuk iman, kesembilanan apa namanya, integriti sembilan iman tu saya merujuk kepada kita lah sebagai orang Islam dah telah digariskan nilai-nilai murni untuk sebagai kita orang Islam tu. Yang pertamanya ialah amanah. Nabi SAW bersabda bahawa tiada iman bagi orang yang tidak amanah dan tak beragama orang yang tidak menaikkan janji. Ini jelas ya. Orang yang tidak amanah itu tidak diiman semasa dia gagal melaksanakan amanah itulah. Contoh dia diberikan satu tanggungjawab untuk melihara satu harta contoh dan tidak menjaga dengan baik dan berlaku penyelewengan dan masa-masa itu dia tidak ada iman. Dan ada hadis yang lain Rasulullah bersabda, tunaikan amanah kepada siapa yang mengamanahkan kepada kamu dan jangan kamu khianat siapa yang mengkhianati kamu. Maksudnya kita memang benda itu yang perlu ditekankan dalam ayat Quran pun ya ayyuhallazina amanu. Saya tengok lupa tapi menggalakkan kita amanah itu penting ya. Betul. Maksudnya dalam hayatan itu yang pertama. Yang kedua tanggungjawab. Tanggungjawab ini kita semua bertanggungjawab, bukan saya sebagai ketua. Semua kita ada tanggungjawab. Rasulullah SAW sabda yang bermaksud kamu sekalian adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin, sama ada pemimpin kecil ke, pemimpin besar ke, pemimpin keluarga ataupun pemimpin masyarakat macam saya, pemimpin organisasi. Dan kamu juga akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Bukan saja saya memimpin, saya kena bertanggungjawab atas apa yang saya pimpin. Saya sebagai suami, isteri yang saya pimpin, tanggungjawab sebagai isteri, menjaga pastikan isteri kita tidak lari pada landasan. Begitu juga anak-anak. Kepimpinan kita kena tunjukkan yang baik. Di dalam semasa organisasi pun kita akan bertanggungjawab kepada apa yang kita pimpin. Kita kena jaga dari segi kebajikan dan sebagainya. Dan kerana itu akan dipersoalkan bila kita hadapan dengan Allah SWT. Kalau kita gagal, saya sebagai ketua tidak memberikan nasihat yang sewajarnya kepada anak buah. Perkara ini tidak betul, perkara ini kena diperbetulkan. Teguran-teguran buat sentiasa. Jadi kalau kita biarkan perkara ini berlaku dan tidak ada tanpa teguran, maka kita gagal dalam melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bertanggungjawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlas. Nah ini juga benda walaupun hati ni kita tak nampak. Kita nak mudah untuk kita lafazkan, tetapi untuk praktikan itu memang payah. Tapi inilah yang selalu ditekankan oleh Islam dan juga junjungan besar kita bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT tiada menerima sesuatu amanah melainkan yang dikerjakan dengan penuh ikhlas. Dengan penuh ikhlas kepadanya kepada Allah kan, dan juga bagi kita buat dengan ikhlas kepada Allah, insya-Allah ganjaran yang sewajarnya. Dan ditujukan hanya kepadanya semata-mata apa yang kita buat. Jadi ini kita nak membina inilah keikhlasan ini. Kita dapat bina ikhlas ini macam kita sembahyang. Walaupun mungkin kita tak tahu ikhlas takkan, tapi satu kita sembahyang itu ikut peraturan-peraturannya. Betul. Imam sukuk kita rukuk, imam sujud kita ikut sujud. Dan kita tak pernah mendahului, tak pernah melanggar peraturan tu semasa kita sembahyang kan. 4 rakaat zuhur contoh, kita tak buat pun 5 rakaat. Atau kita celas 3 saja. Jadi di luar sembahyang itu juga kita kenalah sebagaimana kita buat dalam sembahyang, semasa sembahyang tu ada peraturan yang kita patuhi. Jadi keikhlasan itu penting. So dalam tugas kita pun begitulah. Kita ada peraturan, ada etika sepatutnya masuk pukul 8 ke keluar pukul 5. Dan juga kerja dengan betul, tidak ada
Jadi kat situlah untuk membina keikhlasan tu memang agak sukar kecuali mereka yang betul. Jadi kalau kita ada ikhlas, insya-Allah kita dapat mengelakkan daripada penyelewengan ataupun kita tahu kita kerja, kita datang kerja kerana Allah. Saya mesti time masuk sebelum pukul 8 dan balik. Sewajarnya kalau memang peraturan kita balik lepas pukul 5, kita akan balik lepas pukul 5. Waktu rehat 1-2 kita gunakan sewajarnya. Tidak ada ke mana-mana. Jadi kalau kita faham kerja itu semata untuk Allah SWT, untuk keberkatan, insya-Allah perjalanan itu dah laku. Itu yang ketiga. Yang keempat, dedikasi. Dedikasi ini pun saya bercakap tu apa yang saya cakap bukan pada orang lain. Saya tujukan pada diri saya sendiri lah. Kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Maksudnya Allah SWT adalah apa? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqinahu. Yang bermaksud sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja dilaksanakan dengan cemerlang. Dengan cemerlang maksudnya. Jelas saya kalau kita lihat orang yang buat penyelewengan itu cemerlang dia sebenarnya dalam melakukan tindakan untuk dia boleh dapat tu. Bukan cemerlang yang itu yang kita kendaki. Cemerlang yang positif. Cemerlang yang tidak melanggar peraturan, yang apa nilai-nilai yang baik itu yang ada, nilai peraturan yang ada kita patuhi. Cemerlang dalam itulah. Jadi itu yang ditekankan, dan juga yang seterusnya ialah yang mungkin kita boleh tekankan ialah tekun itu samalah. Dedikasi, tekun dan mengesankan cemerlangan. Yang seterusnya ialah bersih. Kita biasa dinyatakan apa namanya an-nazafatu minal iman, itu mungkin dari segi kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu mungkin kita dapatkan bersih dari segi fizikal ya. Mungkin dalam hadis yang lain juga sesungguhnya Allah SWT itu baik, dia menyukai kebaikan. Allah SWT menyukai kebersihan. Allah itu mulia, dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, ia menyukai dermawan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kebersihan itu bukan sahaja secara fizikal, tetapi bersih dalam hati kita lah. Tidak ada niat kita bekerja itu, saya kerja ni nak sungguh-sungguh supaya cepat naik pangkat. Supaya ada pangkat prestasi tinggi, maka kalau dari macam perkhidmatan awam tu ada 95, ada 90 semua tu kan. Jadi kita bersih, walaupun ini susah, boleh untuk saya juga untuk memang agak susah, tapi kita kena latih. Supaya buat tu dia dengan tulus, ialah dedikasi, mungkin hasilnya insya-Allah bersih hati kita untuk kita dapatkan keredaan daripada Allah SWT. Dan yang akhir mungkin yang kita boleh sebagai panduan lah, merujuk pada soalan tadi yang dinyatakan tadi, apa yang perlu kita tekankan untuk mempertahankan integriti ialah pengaturan disiplin, disiplin diri. Sebab kita dari Islam tu mengatur 5 waktu solat tu adalah peraturan lah, disiplin kita bagaimana kita nak mematuhi. Bangun sebelum subuh, untuk sembahyang subuh, itu semua adalah waktu-waktu. Jadi bila kita bekerja pun kena ada disiplin yang tinggi. Bukan saja kita sebagai umat dari segi melaksanakan solat gitu, bila solat betul patuh waktu, tapi yang lain dalam waktu kerja kita datang lewat, tidak ikut peraturan. Jadi ini adalah kekal, kerana Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Jika kamu berada di waktu petang, janganlah kamu tunggu. Maksudnya jangan bertangguh-tangguh. Maksudnya boleh kita nak boleh buat kerja besok ataupun kadang-kadang. Jadi kalau dah ada kerja yang perlu boleh kita selesaikan hari ini, yang patutnya hari ini, kita laksanakan. Jadi kalau yang bertangguh itu kadang-kadang boleh menimbulkan ruang-ruang untuk itu tadilah. Kita tangguh-tangguh, sepatutnya boleh siap buat overtime yang tidak sewajarnya. Itulah tuntutan palsu. Tuntutan palsu itu satu yang bertentangan. Walaupun bukan rasuah, tapi penyelewengan lah. Sebab tu petugas tu boleh dihabiskan pada waktu yang telah ditetapkan. Tapi dia tangguh. Bila dah sampai deadline, jadi banyak kena mohon overtime. Jadi sebenarnya benda tu tidak perlu. Jadi kat situlah. Post claim. Yang ada yang perkara yang kita boleh ambil perhatian lah. Itu maksudnya. Dalam banyak poin Datuk, saya suka yang poin yang ikhlas. Bila kita ikhlas buat sesuatu perkara, mungkin kita boleh hindari daripada kita melakukan perkara-perkara yang tak baik. Contohnya masalah integriti, daripada rasuah dan sebagainya. Okey, baiklah Datuk. Rasuah bukan hanya membabitkan
Kalau kita tahu kan, bukan membabitkan kaki tangan di peringkat bawahan saja. Banyak yang kita dengar di peringkat atas pun banyak terima rasuah atau beri rasuah. Malah juga mereka yang berada di, orang kata, di puncak kuasa, di mana kes juga berleluasa dalam kalangan penjawat awam ataupun penguatkuasa yang orang kata sepatutnya menegakkan undang-undang. Apa komen Datuk? Mengapa sebenarnya perkara ini berlaku? Okey. Terima kasih. Maria ya. Yalah, ini sebagai satu soalan ini sebagai peringatan khasnya pada saya jugalah. Di peringkat tertinggi itu mungkin dah sebelum ni dia biasa. Bukan biasa lah, maksudnya pernah melakukan daripada bawah, tapi orang tak dapat kesan, mungkin orang tahu pun orang tak ada buat laporan. Jadi mungkin telah disebabkan nak kata habit itu mungkin tak tepat lah, tapi mungkin boleh juga kata habit, benda itu dah biasa berlaku. Jadi sampai dan tidak ada pihak yang bukan mahalang, mungkin tidak nampak, tidak dapat kesan, ataupun orang tahu tetapi tidak buat aduan. So, dan rezeki dia boleh naik pangkat. Jadi bila dia peringkat tertinggi, dia biasa tu sebab ada kebiasaan. Bukan dah ada semacam dah lali. Tapi saya nak kembali kepada kalau kita berpegang kepada prinsip agama, insya-Allah walaupun di mana peringkat dia berada, sama ada di peringkat bawahan, kita di bawah ni yang yang kategori sokongan yang 11, 19 ke, ataupun di peringkat atas dan sebagainya. Kalau kita pegang kepada prinsip agama, dan juga kita ambil contoh yang baru ni, kita Maulid Rasul, sambutan bulan Rabiul Awal dan berakhir, sambutan Maulid Rasul, kalau kita pegang apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat Quran dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang perlu, yang baik untuk kita sebagai panduan. Jadi kalau kita siapa atas ke bawah, kita berpegang, kita melihat Nabi itu sebagai contoh kita, insya-Allah walaupun berada di mana kita, di tinggi mana pun kita ataupun di bawah mana pun kita dapat memendung rasuah ini. Yang kedua mungkin disebabkan konsep ihsan. Ihsan ini ialah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Ihsan maksudnya kita sentiasa dilihat. Orang kita punya gerak-geri setiap masa, walaupun tak ada CCTV. Tapi kita sebenarnya di sana ada rakib dan atid. Sebagai Islam tu kan, ada rakib dan atid yang sentiasa mencatat kita punya perbuatan, walaupun kalau kita tak ada CCTV, tapi CCTV yang semula jadi, yang telah ada, yang kita boleh ingat kita sebagai Islam tu, kalau kita ada prinsip ihsan itu, insya-Allah kita tak buat walaupun di mana peringkat, secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kalau orang ada ihsan, contoh dalam bulan puasa kan, kita boleh berpuasa kalau orang tak nampak kan, kita duduk kat bilik ni dia diam sebab kita tahu kita puasa kerana Allah nampak, tidak malaikat. Jadi dalam ini pun kita begitulah. Kita nak buat satu, walaupun contoh nak buat tentang palsu ke, nak curi tulang ke, tidur dalam waktu bertugas ke kan. Jadi kalau kita ingat ada yang memerhatikan, insya-Allah perkara-perkara tersebut tidak akan berlaku lah, sama ada di peringkat bawah atau peringkat atas. Jadi yang di peringkat tinggi ini itulah mungkin dah sebelum ini dia pernah buat tetapi tidak ada yang menegahnya ataupun tidak ada yang dapat mengesannya, dan mungkin kalau sebab itu dia rasa tidak ada, berkata mungkin boleh selamat seterusnya. Jadi saya nyatakan tadi, dia tidak lalai dalam perkara agama, dia ada ihsan dan juga dia hati dia bergantung dengan Allah SWT. InsyaAllah perkara-perkara tersebut dapat dihindari. Sama ada di bawah atau di atas. Okey, baiklah Datuk. Tadi kita dah kongsikan secara umum. Sekarang ni kita nak fokus kepada Datuk pula. Pengalaman Datuk sendiri sepanjang perkhidmatan, pernah atau tidak Datuk terdedah dengan peluang rasuah? Itu soalan cukup mas tu. Apa juga nak jawab ni.
Cuma saya nak tambah tadi mungkin satu pengurusan kewangan lah. Kadang-kadang kita pengurusan kewangan tak cakap, jadi tu mungkin kita bila dah besar perlu ni besar dia punya kerak dia kan. Betul. Jadi tak betul cara pengurusan kewangan. Kembali pada soalan ni, pengalaman lah alhamdulillah. Saya bertugas selama dah 26 tahun dan saya mula kerja sebagai hakim Mahkamah Rendah di Melaka. So pengalaman untuk yang tentang terdedah dengan rasuah tu, saya pernah mengalihkan ada kes jenayah syariah di mahkamah masa-masa saya Mahkamah Rendah. Tuduhan berkaitan khalwat dan juga yang seumpama dia. Jadi bila kita nak buat keputusan tu ada dapat maklumat je lah. Jadi itu dah rumus kata pihak pendakwa dan juga penguasa dan juga mungkin ada dikaitkan dengan kita mahkamah ada terlibat dengan isu ni dengan OKT ni begini ni. Saya cakap kalau betul ada, you all buat report polis lah. Saya apa yang saya jalankan ni saya tidak akan mengganggu benda-benda tu tidak akan mengganggu tugas saya lah. Saya serahkan kalau you betul ada, hanya dapat maklumat yang secara tidak rasmi. Jika kalau ada betul kena buat laporan. So dalam kes ni saya akan teruskan berdasarkan kewajipan saya lah sebagai hakim. Sama ada mereka salah. Kalau tidak ke saya berdasarkan keterangan yang diberikan. Tapi ada maksudnya tidak kepada saya lah, maksudnya kepada orang yang berkaitan dengan kes-kes tersebut lah. Jadi saya cakap kalau ada, you kena buat laporan kepada yang sewajarnya kepada pihak berkuasa. So saya akan teruskan kes ni dengan mana pihak yang bawah lah, dengan pendakwa dan sebagainya lah. Saya berdasarkan keterangan yang ada, sama ada saya nak bebas ke, saya nak sabitkan ke, itu berdasarkan pada keterangan yang ada. Itulah antara pengalaman yang lain tu saya tidak. Cuma untuk dalam mengadilkan, saya pun pernah sebelum ni, sekarang pun sebagai satu jawatankuasa tata jabatan, tu semasa saya menjadi ahli, dan pernahlah mengadilkan kes secara tertib pegawai yang terlibat dengan rasuah. Dia telah disabitkan rasuah oleh pihak, ditangkap oleh SRM dan didakwa dan sabit kesalahan rasuah tu sebab dia meminta membantu secara yang tidak betul. So bila sebagai jawab dibawa kepada lembaga tertib, kami servis dan bila dia sabitkan oleh mahkamah, kita buang lah, itu benarlah saya mengalihkan tertib berkaitan kes rasuah. Okey. Pengalaman. Okey, terima kasih Datuk atas perkongsian. Dan kita nak berehat seketika. Jangan lupa untuk terus dengarkan live kita bersama dengan anda selama 1 jam. Mungkin kalau ada soalan yang ingin ditanyakan kepada Datuk Muhammad Adib, anda boleh komen selepas kita kembali selepas ini. Kita akan tanya kepada Datuk untuk jawab soalan anda semua. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini hanya di MFM My Anti-Corruption Channel. Terima dan jangan pula kita meminta, walau tiada yang memandang, tiada bezanya. Ia berbagai rupa, tapi sifatnya masih serupa. Biar apapun gelaran ianya tetap sama. Wang undi dan jawatan, diskaun perkhidmatan, bonus upah hadiah, semua itu rasuah. Apapun jua nama, siapa di mana bila, katakan tidak padanya. No, 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 no. Hindari rasuah. No, 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 no. Hindari rasuah. Jangan kita terima dan jangan pula kita meminta, walau tiada yang memandang, tiada bezanya. Ia berbagai rupa, tapi sifatnya masih serupa. Biar apapun gelaran ianya tetap sama. Wang undi dan jawatan, diskaun perkhidmatan, bonus upah hadiah, semua itu
rasuah, apapun jua nama, siapa di mana bila katakan tidak padanya. No, 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 no. Hindari rasuah. No, 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 no. Hindari rasuah. Semuanya terletak pada diri kita. Oh, perangi rasuah demi negara. Wang undi dan jawatan, diskaun perkhidmatan, bonus upah hadiah, semua itu rasuah, apapun jua nama, siapa di mana bila katakan tidak padanya. No, 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 no. Hindari rasuah. No, 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 no. Hindari rasuah. Bertemu kembali bersama saya Maria di slot SPRM 360, dan bagi anda yang baru bersama dengan kami, hari ini tetamu kita iaitu Yang Amat Arif Datuk Muhammad Adib bin Hussein, Ketua Hakim Syari'i Selangor, dan topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan nilai-nilai murni cerminan iman. Okey Datuk, kita ada soalan daripada tetamu di Facebook page Mac FM. Katanya, salam Datuk, apakah perbezaan antara integriti dan juga rasuah? Adakah dua perkara ini berbeza? Apa komen Datuk? Okay, terima kasih. So, integriti ni dia apa? Perkara-perkara umum tentang nilai-nilai kepertanggungjawab, kemurnian, ketulusan, kesempurnaan. Mungkin dalam Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ba'in fi Usuluddin ada menyatakan antara nilai-nilai integriti yang murni yang perlu ada, taubat, takut, semua taubat kepada Allah, takut kepada Allah juga, zuhud. Zuhud ni bukan kita meninggalkan dunia, maksudnya kita bersyukur dengan apa yang ada, dan juga bersyukur dengan apa yang ada, dan juga tidak maksudnya kita menggunakan apa yang ada kelebihan daripada kita dengan jalan yang betul. Itu betul lah kita dapat. Mungkin kita sebagai seorang peniaga, businessman yang berjaya, kita gunakan hasil yang kita ada, pendapatan kita ada ke jalan yang betul. Kita berikan wakaf, infak kepada mana-mana yang bersesuaian. Okay? Sabar, syukur, ikhlas, tawakal, reda, memaaf, itu semua adalah antara sifat-sifat integriti yang dikalahkan amanah, bertanggungjawab seperti saya nyatakan tadi. Dengan rasuah ni dia memang beza lah, sebab tu sifat yang baik, rasuah ni sifat yang buruk kan, yang baik rumah kan. Jadi memang berbeza lah, dia tidak ada, bukannya perkara yang sama, maksudnya berbeza. Tapi rasuah ni mungkin kita dapatkan di dalam satu yang sikap yang buruk tu. Mungkin rasuah tu mungkin kita baik kaitkan dengan keuangan saja, tapi dari segi tidak berintegriti tadi, bukan saja dari segi keuangan itu, dari segi nilai-nilai yang lain tadi, mungkin kita tak terbakti masa mencuri tulang tadi kan, tak tepat bekerja bukan tidak ada keikhlasan itu tadi. Jadi di situ memang ada perbezaan lah antara dua perkara tersebut. Sebab rasuah tu dia ada satu perkara yang integriti itu luas, dari segi nilai-nilai murni itu, dan salah satu yang bertentangan dengan nilai integriti tadi adalah rasuah. Selain daripada perkara-perkara yang lain lah, maksudnya marah, hasad, dengki, itu semua adalah perkara mazmumah, termasuk sekali lah dengan rasuah itu tadi. Okey. Baiklah Datuk, ada satu lagi soalan daripada Anabil Ana. Katanya, salam Datuk, ada yang mempunyai ilmu agama yang tinggi dan juga sangat berintegriti dalam kehidupan seharian mereka, namun ada sesetengah juga terlibat juga dengan rasuah. Bagaimana komen Datuk? Itulah, itu mengingatkan diri kita lah khasnya. Yang saya di Mahkamah Syariah tu, ramai orang dia panggil ustaz-ustaz semua kan. Jadi peringatan kita lah. Sebab tu saya ingatkan tadi, penghayatan kepada Islam itulah tak kira siapa, sama ada orang ilmu agama tinggi ke agamawan ke tidak, penghayatan itu
Maksudnya di sana memang ada. Rasulullah menyebutkan bahawa al-imanu yazid wa yanqus. Iman tu akan bertambah, akan berkurang. Tak kira siapa. Ya, manusia biasa ke, agamawan ke, ilmuwan agama yang tinggi ke. Dia ada naik akan ada turun. Jadi itulah perlunya berterusan penghayatan dan juga ikhlas itu tadi, dan juga ihsan yang kita nyatakan tadi. Ihsan itu kita ada yang sentiasa memerhatikan kita. Kita nyembah Allah tu seolah Allah melihat kita, dan kita pergerakan kita itu sentiasa diperhatikan, tak kira siapa. Jadi kalau kita ada menghayati perkara-perkara tersebut, insya-Allah sama ada dia ilmuwan agama ataupun orang biasa ke, kalau di prinsip penghayatan itu insya-Allah tidak akan berlaku tidak akan terjebak dalam perkara-perkara yang negatif, sama ada rasuah ke, perjalanan kuasa ke, terlibat dengan perkara-perkara yang buruk yang lain. Itu ulasan saya lah yang saya boleh bagi pandangan. Okay. Baiklah, berbalik kepada topik kita pada hari ini, nilai-nilai murni cerminan iman. Dalam sistem kehakiman itu sendiri, adakah wujud sebenarnya ruang-ruang rasuah bagi mempengaruhi ataupun untuk mempercepatkan proses ataupun mungkin prosedur dalam kehakiman itu? Dalam biasa orang kita lihat isu rasuah ni jika dia berkaitan dengan projek-projek besar, di bawah jabatan yang ada projek yang besar, contoh jabatan apa yang ada buat projek jalan ke, projek bangunan dan sebagainya, mungkin orang tak ada melihat di ruang perkhidmatan mahkamah kami tak ada keuntungan, kami memberikan perkhidmatan. Di situ ada ruang-ruang tu ada. Saya ada, sebab saya nyatakan tadi yang saya ada terlibat dalam isu disiplin tadi yang saya bagi tertib. Yang terlibat tu memang dia kita ada untuk perintahan dalam sekian-sekian hari kita akan keluarkan kan. Dia cik keluar cepat boleh tapi kena bayar. Macam tu kan. Itu. Ataupun dalam proses pendaftaran pun mungkin begitu, mungkin untuk kita semasa PKP tu kita ada time, kita ada berjadual. Mungkin itu ruang, mungkin ada pihak-pihak tentu yang cuba mungkin dia nak cepat, mungkin itu juga ruang-ruang yang boleh. Tapi terpulanglah kepada individu, tapi ruang-ruang itu memang ada dalam proses, sama ada proses pendaftaran, proses permulaan, mungkin dia nak mempercepatkan kes kan, dia hubungi pihak mahkamah, pegawai mahkamah yang ada boleh dibantu dia. Walaupun mungkin kes telah ditetapkan pada tarikh yang tertentu, tapi dia mempengaruhi bagaimana untuk cuba cepatkan kes, mungkin menyebabkan pihak satu lagi akan yang tak boleh datang ke dan sebagainya. Jadi mungkin jadi ruang tu kalau tidak betul-betul mungkin akan terdedah kepada rasuah. Dan juga mungkin di dalam memberikan keputusan. Itu di mahkamah. Tapi yang lain pun seperti yang dikatakan tadi, mungkin dalam kes jenayah tu ada pendakwaan. Mungkin walaupun tidak melibatkan dari segi pegawai mahkamah, tetapi perkhidmatan di mahkamah itu. Mereka yang berkhidmat yang memberikan membantu mahkamah. Mungkin dari segi kuasa ataupun pendakwa dan sebagainya. Itu juga di situlah ada ruang-ruang kalau kita tak betul boleh menyebabkan kaki tangan ataupun pegawai yang terlibat dalam sistem kehakiman itu terlibat dengan rasuah. Betul. Jadi pakatan dan sebagainya mungkin adalah sebagaimana biasalah. Bukan biasa maksudnya sebagaimana yang di mahkamah yang sivil juga, mahkamah yang lain juga mungkin ada ruang-ruang tu ada. Dan betul kita tidak ada amanah, mungkin terjebaklah untuk menarik balik kes pendakwaan ke ataupun ada tangkapan. Lepas tu sepatutnya ada kes mungkin tangkapan judi ke, tangkapan ada kes, tapi mungkin ada ruang yang boleh digunakan dan kita pun tidak ada kekuatan, mungkin kes itu tidak jadi dibawa ke mahkamah. Sebenarnya ruang-ruang tu sentiasa ada, itu berdasarkan pada diri kita sendiri. Okey, bercakap pula mengenai hukuman kan Datuk. Pada pandangan Datuk sendiri, adakah hukuman yang dikenakan terhadap pesalah rasuah ni, terutamanya di negara kita sendiri, cukup wajar ataupun orang kata perlu ditambahkan hukuman supaya mereka ni bila dikenakan hukuman berasa perit ataupun dah tak nak ulangi lagi perkara tersebut? Macam mana Datuk? Kalau lihat sekarang hukuman dia sampai penjara 20 tahun kan maksimum kan.
Kalau denda tu 5 kali ganda 5 kali suapan ganda. sebenarnya tinggi. Dan kebanyakannya yang rasuah ni hukuman penjara memang mesti ada kan. Jadi saya buat hukuman tu dah macam mungkin dah sebagai tambahan mungkin macam mana kalau nak kata pemulihan ke di penjara tu mungkin dari segi, saya yakin penjara sekarang memang ada sistem pemulihan yang sewajarnya. Bukan saja penjara tapi dia ada aktiviti-aktiviti lain dalam penjara tu. Dan pengisian dalaman tu memang dah ada. Jadi saya rasa dah memadai dengan ada, cuma mungkin dari segi pelaksanaan tu saya mengharapkan supaya mungkin modul-modul yang tertentu kalau dia kena penjara dan sebagainya, itu modul pengisian dalaman itu perlu dipertingkatkan. Saya benda tu sudah ada. Saya rasa benda tu sudah ada penjara, saya faham. Mungkin boleh dipertingkatkan lagi. Dan untuk yang lain tu saya rasa hukuman, saya dah pasti ada hukuman sebat. Saya tidak ada hukuman sebat. Jadi kalau ada hukuman sebat tu mungkin bukan sebat yang sivil tu terpulang lah, tapi mungkin kalau dibaca syariah ni, pandangan kami yang kadang-kadang pesalah sebat yang dikenakan sebatan syariah ni walaupun 6 setakat ini, tapi feedbacknya ada semacam positif lah. Sebatan itu walaupun sebatan syariah ini tidak sebagaimana sebatan sivil, tapi boleh menimbulkan kesedaran. Dia mungkin beginilah rasa Allah memerintahkan sebatan 100 kali tu kan. Ada hikmah. Jadi mungkinlah kalau sebagai penambahan ke ataupun selain daripada pemulihan, mungkin hukuman yang boleh mendatangkan kesedaran lah, itu yang saya rasa dapat mungkin wajar untuk dilihat semula lah. Kalau mungkin hukuman yang ada tu gagal, mungkin kita kena buat perundingan, perbincangan yang sangat mendalam supaya pemulihan nak memulihkan. So mungkin dia punya pemikiran tu dari segi mentaliti kewangan dia tinggi kan, mungkin dia membimbing dari segi hati dan juga mungkin pengurusan kewangan. Saya yakin yang memberi rasuah ni mungkin kadang-kadang pengurusan kewangan yang tidak betul, mungkin atas desakan kehidupan. Itu juga mungkin perkara yang boleh ambil perhatian. Okey, baiklah. Datuk sendiri sebagai hakim syari'i, ketua hakim syari'i, kita nak sentuh mengenai isu penceraian lah Datuk. Sepanjang pengalaman Datuk sebelum ini, pernah atau tidak Datuk sendiri mengendalikan kes penceraian yang berpunca daripada isu jenayah seperti rasuah daripada pasangan? Mungkin ada pasangan yang tak tahan sangat suami ataupun isteri ambil rasuah, seterusnya pergi ke mahkamah untuk filekan penceraian. Apa komen Datuk? Pernah atau tidak? So, pengalaman saya lah dalam mahkamah rendah dalam 7-9 tahun hampir ni mahkamah rendah. Perceraian ni di mahkamah rendah lah untuk kes-kes tersebut. Sepanjang masa tu saya tidak adalah yang disebabkan suaminya ambil rasuah. Mereka mengikut suami yang terlibat dengan dadah, suami dengan kes-kes jenayah yang lain. Mungkin rasuah ni mungkin juga sebab suami tu gagal maksudnya keperluan kehidupan, mungkin nak kehidupan mewah ke, mungkin masing-masing isteri pun nak mewah, jadi mungkin sama-sama rasa itu mungkin yang tidak ada. Tapi saya tak tahulah rakan-rakan hakim-hakim saya yang lain. Tapi yang saya sendiri tidak ada pengalaman lah kaitan dengan rasuah ni. Cuma kes jenayah yang itu adalah rasuah tu saya tak ada pengalaman. Okey, tadi bercakap mengenai isu penceraian. Sekarang kita nak beralih kepada harta pusaka pula. Sekiranya harta yang orang kata telah dicemari dengan punca yang tidak bersih seperti rasuah itu sendiri, adakah ia akan memberi kesan ataupun impak kepada pengagihan harta pusaka itu? Ya, secara jelasnya memang ada kesan lah kepada seorang meninggal, ada harta yang ditinggalkan, ke harta tu harta yang rasuah aku memang kesan lah. Dalam Imam Nawawi berkata dalam kitabnya iaitu Al-Majmu' Syarh Mazhab, dia menyatakan bahawa sesiapa yang mewarisi harta dan dia tidak mengetahui sumber harta bagi si mati tersebut, sama ada sumber halal ataupun yang haram, dan tiada sebarang tanda atau petunjuk berkenaannya, maka harta tersebut halal. Maksud kita tak tahu lah. Macam saya mungkin ada peninggalan pada arwah ayah saya ke atau orang lain yang kita terima, kita tak tahu punca dia. Halal haram, tapi kalau sebab kita tak tahu, so kita boleh warisi lah. Dan ini ikut jumhur ulama lah, ijma' ulama. Dan jika sekiranya dia waris mengetahui, dia ataupun waris itu mengetahui
bahawa ada harta tersebut terhadap bahagian yang haram. Dan syak pada kadar bilangan dia tahu. Dia mungkin dia tahu ni duit sumber judi contoh. Ini sumber rasuah, dia tahu kan. Maka perlulah bagi waris itu mengeluarkan kadar haram tersebut. Maksudnya kena keluarkanlah daripada harta pusaka. Maksudnya tak boleh sebagai untuk diwarisi oleh waris. Kalau dia tahu lah. Lepas maklumat memang mungkin bapa arwah ayah dia meninggal tu dia pernah menang judi ke. Harta mungkin 1 juta, mungkin 100,000 daripada hasil judi. Mungkin berupalah dikesan ada persabitan rasuah contoh. 100,000. So 200,000 tu kena keluarkan daripada nilai yang pusaka. Kena bagilah. Dalam hadis yang lain, kena memulangkan kepada harta tu kepada pemiliknya kalau kita dapat kesan. Kalau yang harta judi dan mungkin kita akan kembalikanlah kepada negara. Mungkin kita ada di bawah masyarakat misal, ada Baitul Mal ke ataupun mana-mana yang boleh. Dia boleh bagi kepada mereka lah untuk diorang boleh gunakan untuk yang lain lah. Buat jalan ke, buat yang sesuai ke. Itu hak kepada Baitul Mal untuk menguruskan. Tapi memang benda yang haram itu tidak boleh menjadi harta pusaka untuk diwarisi oleh waris yang lain. Dan maksudnya kalau kita tahu harta tersebut punya memang kena pulangkan. Macam rasuah tadi. Mungkin kita tahu kita dapat maklumat harta rasuah daripada CA, kita kena pulangkanlah harta tu. Mungkin ini kontraktor yang ada bagi rasuah kepada waris yang meninggal itu sekian-sekian, kita kena pulangkan kepada kontraktor tersebut kalau kita tahu. Jadi untuk mensucikanlah untuk pastikan harta warisan itu yang betul-betul daripada waris itu harta yang bersih daripada benda yang haram. Betul. Dan apakah inisiatif yang telah diambil bagi memastikan institusi kehakiman dapat menutup segala ruang dan juga peluang rasuah? Kita sebagai di dalam perkhidmatan awam ni, Maria, untuk kena emergency lah dia, kita ada jawatankuasa anti rasuah. Apa namanya, yang perlu kita kalau di jabatan tu memang kita perlu lakukan isu-isu rasuah ni dalam mesyuarat pengurusan. So di kami di Selangor ni kita memang dalam mesyuarat pengurusan tertinggi. Kita ada 4-5 kali meeting tahunan. Memang kita ada agenda berkaitan dengan isu-isu integriti ni. Tak benda rasuah ke, penyalahgunaan kuasa ke, memang kita ada kena dimaklumkan. Walaupun sama ada belum berlaku ataupun kita baru dapat maklumat, kita kena buat. Kena siasat, mesti kena siasat. Itu ada. Sebab kita kena bentangkan kalau jabatan, lepas kita kena bentangkan pada Setiausaha Kerajaan Negeri dengan Setiausaha Kerajaan Negeri, dan juga pihak SK pun akan melaporkan kepada pihak KSN. Pendapatan daripada itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memantau aduan-aduan lah. Aduan-aduan yang kita terima sama ada secara fizikal, secara bersurat atau by email. By email dan sebagainya, sama ada direct pada jabatan atau kalau kami di Mahkamah Syariah ni kita ada juga aduan kepada Majlis Agama Islam berkaitan dengan kita. So Majlis Agama Islam akan hold kepada kita atau pada SUK akan maklum kepada kita ada mengenai aduan-aduan. So kita kena pantau aduan tu dan kita jawab dengan segera. Dan kalau di sana ada unsur-unsur penyelewengan ataupun rasuah tu, kita katakan unit integriti. Kami di Jawatan Kehakiman ada unit integriti. So unit integriti akan lihat perkara ini, dan juga kalau memerlukan kepada satu tindakan tertib ataupun tindakan siasatan yang lanjutan, memang kena integriti akan ambil tindakan. So kita juga di Selangor kita menyediakan infografi ataupun poster berkaitan dengan rasuah ataupun berita-berita mengenai isu-isu tangkapan, isu pendakwaan yang di mahkamah contohnya ada berkaitan dengan penyelewengan atau rasuah. Kita akan publish dalam kita punya grup kaki tangan lah, so supaya kaki tangan tahu, kita akan maklumkan berkaitan ini isu-isu yang biasa berlaku, penyelewengan seperti rasuah ke tuntutan palsu dan sebagainya. Dan juga kami di Selangor kita ada campaign no gift policy. Maksudnya no gift policy, tidak menerima hadiah. Dan poster-poster ni kita paparkan supaya umum boleh lihat, orang awam pun lihat. Kita letak di lift, kita letak di papan tanda yang orang boleh tengok poster no gift policy ni. Supaya memperingatan bukan saja kepada kami kaki tangan, tapi orang awam pun kena ingat siapa yang ada terlibat dengan menyalahi kempen tadi, contoh dia memberikan hadiah yang tak sebenarnya, kita boleh ambil tindakan.
supaya bukan saja kami kaki tangan tetapi orang awam pun kena tahu bahawa jabatan kami melaksanakan polisi ini. Dan seterusnya ialah kita juga memberikan arahan pemakluman bahawa macam saya nyatakan tadi mungkin di mahkamah kita memberikan kaki tangan, mencadangkan kepada klien nama-nama peguam-peguam tertentu contoh kan. Itu juga satu yang tak betul. Kita sebagai pejabat di mahkamah tidak boleh mencadangkan kepada mana-mana pihak untuk menggunakan nama peguam ini. Jadi kita pun paparkan bahawa satu kesalahan kalau mendapati bahawa ada mahkamah yang mencadangkan nama-nama peguam dan sebagainya, itu ada satu kesalahan dan boleh dilaporkan kepada ketua jabatan. Jadi ini kita pamerkanlah. Dan juga baru ni titah Yang Maha Mulia Selangor dalam pembukaan Dewan di Dun Negeri Selangor tentang duka citanya tuanku tentang peristiwa rasuah, berlaku kejadian rasuah di Selangor. So kita ambil teks itu dan Kerajaan Negeri pun telah note teks tuanku tu ada 2-3 ayat, so kita pamerkan. Supaya dapat beri kesedaran. Kesedaran buat kaki tangan. Orang luar awam pun yang datang ke mahkamah mengambil perhatian perkara tersebut. Itu antara inisiatif yang kita telah ambil di Jabatan Kerajaan Masyarakat. Okey, Datuk, ada satu lagi soalan last daripada tetamu kita, katanya daripada pendengar kita, katanya, Datuk, bagaimana faraid nak diuruskan sekiranya harta yang belum selesai siasatan SPRM untuk difaraidkan kepada waris? Adakah faraid itu ditangguhkan ataupun faraidkan dulu harta yang lain? Maksud ada harta yang dalam kes siasatan SPRM, adakah perlu difaraid dulu ataupun tunggu dahulu? Ya, maksudnya yang harta yang pasti tidak ada terlibat dengan kes jenayah itu boleh dibahagikan. Kena dapatkan perintah daripada mahkamah berapa pembahagian aset waris. So kalau ada harta yang kita boleh dapat asing, kita dapat kesan bahawa harta ini tidak ada kaitan dengan SS jenayah rasuah tadi, so boleh dibagikan. So harta yang tengah perbicaraan tunggu dulu perbicaraan selesai. So mana yang kaitan dengan rasuah, so kita tinggal yang dibebaskan, akan bagi faraid kemudian lah. Tapi harta yang kita dapat kesan ini bukan, tidak ada isu rasuah ke isu apa pilihan, boleh dibuat pembahagian kepada waris yang ada berdasarkan kepada perintah pembahagian yang dah dikeluarkan oleh sahabat mahkamah ataupun di Pejabat Pusaka Kecil. Diharap dapat menjawab soalan daripada pendengar kita pada hari ini. Dan akhir sekali, satu lagi, Datuk, sedikit pesanan integriti, pesanan anti rasuah kepada semua pendengar kita pada hari ini. Terima kasih Maria Ayu untuk peringatan pada saya dan juga tim kaki tangan saya yang dengar dan juga pada yang umum, yang awam. Sebagai kita sebagai orang Islam, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, ini biasa ayat ini dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Menyembah dan beribadah kepada Allah tu itu melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangan dia. Dan juga dalam surah Al-Ain, dalam ayat lain, surah Al-Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa menerima dan menulisnya. Saya nyatakan tadi lah. Jadi kita pegang pada dua ayat ini sebagai kita sebagai hamba. Kalau kita pegang dua ayat ini, insya-Allah, kalau kita sentiasa tahu tujuan kita dilahirkan di dunia dan kita tahu bahawa kehidupan kita ini sentiasa diperhatikan, ada yang akan mencatatnya ataupun yang mengawasinya. Macam kita lah dulu kan, kalau kita masih periksa tu kan, akan ada pengawas berjalan. Kita takut kan. Betul. Walaupun kadang-kadang ada tulis dekat pergelangan sini kan, contohlah saya baru dapat maklumat saya sebagai pesyarah tu dia kata ada. Jadi kalau kita ada pengawas, kita takut nak buat apa kan. Jadi kat sini dekat dunia walaupun tak nampak pengawas tu, sebab kita mungkin pengawas tu tak nampak, itu yang kadang-kadang kita leka tu kan. Jadi kita kena ingat di fikiran kita ada pengawas yang sentiasa memperhatikan kita dan juga tujuan kehidupan kita. InsyaAllah walaupun benda ni memang memerlukan jihad yang tinggi lah. Jadi itulah pesanan saya untuk diri saya dan juga untuk yang pendengar, sebagai benteng
untuk supaya kita tidak terlibat dengan unsur-unsur yang negatif ini. Itu saja, terima kasih Maria. Okay, terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Arif Datuk Muhammad Adik bin Hussein, Ketua Hakim Syar'i Selangor yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih Datuk. Banyak yang kita dapat ilmu pada hari ini dan diharapkan kepada anda yang terlepas dengan temu bual kita pada hari ini, jangan risau, kita akan save di Facebook Live. Mungkin Datuk sendiri nak tengok balik, boleh tengok di Facebook page Mac FM. Type je macc.fm, kita akan save di sanalah. Dan terima kasih Datuk kerana sudi, dan kepada semua pendengar kita pada hari ini, terima kasih kerana sudi luangkan masa anda bersama dengan kami selama 1 jam. Assalamualaikum dan salam perangi rasuah. Terima kasih Datuk. Waalaikumsalam, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.